Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan, para rakan-rakan netizen yang saya hormati sekalian. Kita berjumpa lagi dalam sesi Facebook Live bersama Khairun. Malam ini kita akan membincangkan satu isu yang begitu hangat sekali, iaitu berkaitan dengan face mask, iaitu pelitup muka. Ya, malam ini kita juga akan menjemput seorang tetamu khas, ya, iaitu Dr. Lee Boon Chye, ya, ahli Parlimen Kopeng dan juga mantan Timbalan Menteri Kesihatan semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Dan saya rasa baru-baru ini sejak bermula daripada 1 hari bulan Ogos yang lalu, semua rakyat yang ingin pergi ke tempat orang ramai perlu memakai face mask. Sekiranya tidak memakai face mask, maka ia akan didenda RM1,000. Ya, ini adalah satu denda yang begitu tinggi sekali. Tetapi face mask itu pun ada banyak jenis. Ya, kita tahu ada berbagai jenis, ada reusable, ada yang DIY, ada yang three plier, yang surgical mask. Ya, so semua benda face mask seperti ini, apakah keberkesanan setiap face mask tersebut? So nanti kita akan jemput juga YB Dr. Lee Boon Chye, merangkap ahli Parlimen Kopeng untuk berkongsi dengan kita. So tuan-tuan dan puan-puan, saya juga menjemput sekalian anda semua untuk mengikutilah sesi Facebook Live ini dan juga boleh berkongsi pandangan yang pandangan anda semua. Dan hari ini, malam ini kita akan ada 6 soalan yang saya telah letak tulis di Facebook saya, di mana saya akan kemukakan 6 soalan ini kepada YB Dr. Lee Boon Chye. Ya, selamat datang. Kita nak jemput YB Dr. Lee Boon Chye untuk datang. Selamat datang Dr. Lee. Selamat petang semua. Apa khabar? Baik. Thanks. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam sesi Facebook Live ini. Dan Doktor sekarang ada di Parlimen ke atau di Ipoh. Okey. Besok perlu pergi ke Parlimen. Hari ini pagi ada di Parlimen. I see. Nah, so kita seperti yang kita maklum, Dr. Lee, ya, dalam ini COVID-19 ini, wabak COVID-19 ini, kerajaan Malaysia telah mewajibkan supaya semua rakyat Malaysia yang pergi ke tempat awam ramai atau tempat yang bersesak, ya, kena memakai face mask di tempat awam. Bolehkah doktor berkongsi pandangan apakah kebaikan dan juga keperluan anda rasa kenapa rakyat perlu memakai face mask ini? Ada beberapa perkara yang sering dibangkit soal face mask ataupun topi muka ataupun pelitup muka. Yang pertama, apakah jenis face mask yang efektif? Dan kedua, sama ada face mask itu berkesan ke tidak? Untuk jenis face mask, paling mudah adalah untuk kita bahagikan kepada 2 jenis face mask. Yang satu jenis adalah medical grade, di mana yang diguna pakai oleh mereka di perkhidmatan kesihatan, doktor, jururawat dan sebagainya. Dan ini merupakan face mask yang boleh melindungi
daripada jangkitan virus seperti N95 dan 3-ply surgical mask. Dan ini merupakan medical grade face mask. Yang kedua jenis adalah face mask yang biasa, seperti sama ada diperbuat oleh fabrik ataupun kain, ataupun face mask yang tidak merupakan 3 lapis. Jadi ini lebih kepada digunakan oleh orang ramai. Jadi adakah face mask itu boleh melindungi publik ataupun orang awam daripada jangkitan? Jawapannya sepatutnya boleh. Cuma keberkesanan itu berlainan. Yang paling berkesan adalah N95 dan seterusnya 3-ply surgical mask. Tetapi masing-masing topi muka yang biasa atau face mask yang biasa pun ada berkesan walaupun tak seberkesan N95 ataupun 3-ply surgical mask. Yang kedua, kita juga perlu jelas apa tujuan untuk kita mewajibkan pakaian face mask. Tujuan utama untuk mewajibkan pakaian face mask di tempat awam adalah kita cuba nak kurangkan penularan virus atau pendedahan virus di alam sekitar, khususnya daripada pesakit yang tidak ada simptom ataupun mereka yang belum ada simptom. Apabila mereka bertutur ataupun batuk ataupun bersin, mereka mungkin keluarkan titisan yang mengandungi virus tersebut. Apabila mereka memakai topi muka atau face mask itu berkesan untuk mengurangkan titisan itu dikeluarkan daripada pesakit ataupun mereka yang tidak ada simptom. Jadi ini akan kurangkan penularan virus. Jadi untuk perlindungan perlu N95 ataupun 3-ply surgical face mask. Untuk kurangkan jangkitan sebenarnya, sebarang face mask pun berkesan. Tak semestinya mesti guna pakai N95. Jadi untuk kita kurangkan jangkitan di kalangan orang ramai, khususnya apabila kita pergi ke tempat yang sesak, tempat yang tertutup, harus kita wajibkan pakai face mask supaya sekiranya ada di antara mereka yang membawa virus, dia tidak merebak ataupun menular ataupun menjangkit orang lain dengan begitu mudah. Jadi misalnya kalau Khailun ada virus dan dia pakai face mask dan saya juga pakai face mask, walaupun kita berdekatan, tak semestinya saya akan dijangkiti oleh virus tersebut walaupun dia bertutur ataupun batuk di depan saya. Tetapi kalau Khailun tak pakai face mask, walaupun saya pakai face mask, kemungkinan besar saya pun akan dijangkiti, kecuali kalau saya pakai N95 ataupun 3-ply surgical mask. Jadi kita mesti jelas apa tujuan. Medical grade mask ataupun mask yang biasa. Mask yang biasa untuk orang awam memang berkesan untuk kurangkan jangkitan. Okay. Ya, terima kasih doktor. Satu penjelasan yang saya rasa begitu teliti berkenaan dengan dua jenis face mask, medical grade dan juga yang biasa diguna seperti yang reusable, yang fabricnya, yang sekarang banyak trendy punya face mask sudah banyak digunakan. Jadi boleh dapat dari pasaran juga. Saya juga difahamkan bahawa sekiranya kita nak sebab N95 atau itu pelitup muka yang medical grade seperti 3-ply ini surgical mask, semua ini dia memerlukan kos yang tinggi dan juga ia adalah sekali single use, dia tak boleh recycle, ya. Dan ini merupakan satu beban kos yang begitu tinggilah bagi orang yang biasa, ya, atau orang yang
pendapatan rendah. Ya, seperti yang kita tahu untuk Triply ya, sekarang walaupun kerajaan hari ini kata yang kerajaan persekutuan baru-baru ini sudah menurunkan ya ceiling price dia daripada RM1.50 sekeping kepada RM1.20 sekeping. Yang itu juga akan dikuat kuasa pada 15 hari bulan Ogos. So apakah komen doktor tentang keberkesanan pelitup muka tersebut, memandangkan orang ramai ya mungkin mereka tidak akan pergi membeli face mask seperti ini untuk melindungi, so maka mereka hanya akan menggunakan pelitup muka yang seperti yang dikatakan oleh Dr. Lee tadi, yang biasa, yang fabric, yang reusable ya, atau dengan kain. Adakah ia berkesan? Itu sebab itu saya katakan tadi, medical grade ataupun face mask yang biasa. Medical grade itu sepatutnya kita reserve untuk mereka yang berisiko tinggi, mereka yang kerja di hospital dan sebagainya. Jadi untuk orang biasa, kita sepatutnya boleh galakkan untuk pakai face mask yang biasa, yang boleh reusable. Tetapi ada juga masalah berkenaan dengan reusable face mask. Misalnya, berkenaan dengan kalau kita gunakan fabric, lebih baik kalau boleh adakan 3 lapisan. Fabric, dia jauh lebih berkesan kalau kita buat 1 lapisan biasa sahaja. Jadi, walau bagaimanapun, sebarang face mask adalah berkesan dan harus digalakkan. Dalam hal ini, saya juga menyeru supaya kerajaan boleh menetapkan apabila mereka laksanakan pelitup muka ini, mereka harus bukan setakat kawal harga tetapi juga membenarkan kegunaan sebarang pelitup muka walaupun dengan fabrik. Dan satu cara yang paling mudah untuk saya rasa dari segi pelaksanaan adalah supaya kerajaan menetapkan beberapa pembuat yang boleh keluarkan pelitup mata dengan standard yang sedia ada, yang berkualiti, dan apabila dibuat secara besar-besaran, kos setiap pelitup muka itu boleh dikurangkan. Dan saya pasti dalam kos RM1-2 boleh dibuat untuk setiap pelitup muka. Dan ini harus diedarkan kepada kesemua murid sekolah, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dan kerajaan juga boleh guna pakai database bantuan sara hidup untuk edarkan pelitup muka tersebut supaya mereka yang berpendapatan rendah dapat menikmati dan boleh memastikan bahawa dasar ini berjalan lancar dan berkesan. Dan kita tahu ini satu cara untuk kita kurangkan jangkitan COVID-19 ni. Ya, terima kasih Dr. Lee. I think apa yang telah Dr. Lee sampaikan adalah memang perlu dipertimbangkan dan disegerakan ya. Sekolah-sekolah sudah dibuka dan kita juga bimbang gelombang kedua yang mungkin akan berlaku bila-bila masa, dan memang sekarang kita pun nampak gelombang kedua seolah-olah sudah sampai ya. So kita nampak dari segi keberkesanan dan juga penguatkuasaan SOP dan pemakaian pelitup muka setakat ini oleh pihak yang berkuasa. Ya, apa pandangan doktor selama sejak 1 hari bulan Ogos yang lalu ya, penguatkuasaan pemakaian face mask ini ya oleh pihak berkuasa, adakah doktor rasa kerajaan telah dalam direction arah yang betul dalam segi memastikan atau menggalakkan orang ramai untuk memakai face mask? Yang paling penting apabila kita lihat tujuan untuk dasar tersebut adalah supaya mengubah sikap masyarakat.
Ini yang paling penting. Penekanan harus beri kepada penguatkuasaan pendidikan. Ini yang pertama, supaya sikap boleh ubah. Dan sekiranya perlu gunakan denda dan sebagainya sebagai penguatkuasaan, dari segi undang-undang mesti jelas. Kita tidak boleh katakan tempat sesak perlu pakai face mask. Ini tidak jelas. Sebab apa yang sesak itu terpulang kepada tafsiran. Seperti mana yang di kes Mahkamah Datuk Seri Najib, di luar mahkamah tersebut, adakah itu sesak? Pasti kalau untuk orang kita, orang biasa tahu itu memang sesak. Jadi istilah yang digunakan mesti spesifik. Jadi kita boleh tentukan beberapa tempat yang pasti di mana penularan berisiko tinggi, tempat yang tertutup, tempat yang aircon, tempat yang biasanya sesak. Ini patut pakai face mask seperti rumah ibadat, panggung wayang, shopping kompleks dan sebagainya. Ini pasti tempat yang berisiko tinggi yang harus pakai face mask. Dan apabila penguatkuasaan mesti ada standard yang jelas. Tidak boleh pilih kasih. Sebab kalau kita ada pilih kasih dari segi penguatkuasaan, rakyat akan hilang kepercayaan kepada penguatkuasa. Jadi ini akan menyusahkan dasar-dasar untuk kawalan pandemik. Jadi apabila penguatkuasaan dia harus ada standard, ada konsistensi supaya rakyat faham dan rakyat yakin dengan dasar tersebut. Jadi untuk memudahkan seperti mana yang saya sebut, sebab untuk face mask ini merupakan satu kos yang agak tinggi untuk mereka yang berpendapatan rendah. Kerajaan harus berusaha untuk memberi yang face mask yang diperbuat daripada fabrik, khususnya 3 lapis, untuk mereka yang berpendapatan rendah, yang paling senang melalui sekolah dan sebagainya. Sekian. Ya, saya rasa memang betul. Saya rasa saya ada sebagai wakil rakyat di kawasan Pulau Pinang ini. Saya juga terima ramai ibu bapa yang telah mengemukakan kepada saya bahawa mereka terpaksa untuk membeli face mask kepada anak-anak mereka yang nak pergi ke sekolah. Dan kos itu memang membebankan mereka. Seperti apa yang dikemukakan oleh Dr. Lee tadi. Saya rasa kerajaan memang perlu mengambil satu inisiatif dan tanggungjawab untuk memastikan bahawa pembekalan face mask diberi secara percuma kepada setiap pelajar, dan juga untuk memastikan bahawa sekolah-sekolah yang penuh dengan sesak ini atau dalam keadaan bilik darjah yang tertutup ini, maka mereka akan menjadi risiko. Dan memang kita tengok ada ramai orang muda, walaupun orang muda bukannya golongan yang berisiko tinggi berbanding dengan orang warga emas atau bayi atau wanita yang mengandung, tetapi orang muda juga dia boleh menjadi pembawa virus itu balik ke rumah nanti kepada datuk atau nenek yang sudah berwarga emas, maka dia akan menjadi satu masalah. So apakah pandangan dalam parlimen? Mungkin Dr. Lee ada perbincangan seperti ini untuk memastikan kerajaan membekal face mask reusable atau fabrik kepada setiap pelajar yang ada di negara kita. Saya rasa ada mereka yang mungkin pertikaikan dasar tersebut, yang mengatakan bahawa kanak-kanak itu berisiko rendah. Walaupun kita tahu dari segi kadar kematian akibat COVID-19 di kalangan kanak-kanak itu rendah, tetapi kita tidak pasti dari segi kesan jangka masa panjang jangkitan tersebut terhadap kanak-kanak
yang dijangkiti oleh virus tersebut. Yang kedua, seperti mana yang Khailun sebut tadi, kanak-kanak ini mungkin merupakan punca jangkitan COVID-19 ini. Jadi apabila mereka pergi ke sekolah, mereka berisiko tinggi untuk membawa virus tersebut dan mengakibatkan jangkitan COVID-19 ini berterusan. Jadi adalah penting supaya kerajaan mengambil inisiatif supaya penularan virus ini tidak berlaku melalui pembekalan face mask fabrik 3 lapis untuk semua murid sekolah. Ya, terima kasih doktor. Ya, so kita bolehkah doktor kita kata sekarang wabak COVID-19 sudah terkawal, ya, dan kita tengok semua aktiviti ekonomi dan sosial pendidikan semua sudah dibuka semula, ya, seolah-olah we are going back to normal atau go back to business as usual, ya. So doktor, adakah kita sudah di Malaysia ini kita sudah dalam dunia ini kita seolah-olah kita sudah berjaya, ya, bebas daripada pandemik COVID-19 ini? Adakah kita sudah berjaya menghentikan risiko jangkitan COVID-19 ini? Ini kita belum berjaya. Kita mesti lihat, walaupun setakat ini kita berjaya untuk mengawal gelombang pertama dan gelombang kedua, tetapi oleh kerana pandemik ini masih berterusan di seluruh dunia, jadi jangkitan berterusan akan berlaku dan wabak itu akan terus berlaku, dan paling penting adalah supaya Kementerian Kesihatan sentiasa bersedia untuk mengawal wabak sekiranya berlaku. Jadi dalam usaha-usaha kerajaan, beberapa perkara yang penting mesti dilakukan. Yang pertama, mengelakkan jangkitan secara besar-besaran seperti apa yang berlaku di Tabligh Sri Petaling. Dan sekiranya tidak ada jangkitan besar-besaran, dan kedua, apabila jangkitan itu berlaku, kementerian dapat tindakan yang cepat dari segi contact tracing dan sebagainya supaya jangkitan seterusnya boleh dikawal. Jadi kita mesti ambil maklum bahawa jangkitan ini akan berlaku. It's going to happen. Jadi sekali-sekala kita akan ada kluster-kluster tertentu. Tetapi kita harap dengan tindakan yang berkesan kita boleh kontrol supaya kluster itu tidak meluas. Dan kita harap seperti kluster di Kedah itu tidak berulang. Jadi supaya mungkin setiap kali dia berlaku 3-4 kes, jadi masih dalam kawalan dan tidak menjadi besar. Jadi ini tujuan. So we are not going back to normal. Kita mesti bersedia untuk berwaspada dan menjaga jarak sosial, sanitasi tangan dan pakaian face mask selalu. Ya, doktor tadi juga ada sebut tentang kes yang berlaku di Kedah ni, kluster Siwa Gangga, yang memang merupakan satu peringatan kepada kita semua, di mana kita tahu pesakit tersebut telah balik daripada India, ya, dia sepatutnya perlu kuarantin tetapi tidak mengamal, ya, atau menjalankan kuarantin tersebut, dan ini telah menyebabkan merebaknya, ya, jangkitan COVID-19 ini. So ini satu contoh yang saya rasa dia telah menunjukkan bahawa pemantauan dan juga penguatkuasaan dari segi kuarantin tersebut, ya, kita memang tidak begitu jelas tentang kenapa perkara ini masih boleh berlaku, ya. Kenapa walaupun dia sudah diminta untuk kuarantin tetapi masih ada yang telah melanggari, ya, perbuatan itu, dan kesan kepada perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu yang kita
lihat ia telah menjadi satu kluster yang begitu membimbangkan. Ya, so doktor, I setuju ya dengan apa yang telah disebutkan oleh doktor. Ya, memang kita haraplah kerajaan perlu ada satu pemantauan dan juga penguatkuasaan yang berkesan supaya ia dapat benar-benar membendung penularan wabak COVID-19. Sebenarnya, ya, doktor. Sebenarnya dalam kluster Siwa Gangga ini sepatutnya tidak berlaku. Kerana kalau kita lihat, ini seorang yang bukan warga Malaysia, walaupun dia tuan punya mamak store, restaurant owner, tapi bila dia datang daripada India, India itu merupakan kawasan yang berisiko tinggi. Dan sepatutnya kuarantin itu mesti dikuatkuasakan secara rapi. Dan kalau kita guna pakai apa yang dipraktikkan di negara luar, apabila dikuarantin di rumah pun, setiap hari ada pegawai kesihatan awam yang buat kunjungan setiap hari untuk pastikan bahawa orang yang dikuarantin itu sihat dan orang yang dikuarantin itu patuh kepada perintah kuarantin. Jadi jelas di kes demikian, orang yang berkenaan tidak dipantau dan tidak dikawal dengan rapi. Dan sebenarnya kita boleh guna pakai tracking device di mana mereka boleh pakai GPS tracking dengan tag dan sebagainya supaya mereka akan patuh kepada kuarantin di rumah. Tapi sekarang mungkin kementerian telah mempelajari kesilapan tersebut, telah mengamalkan supaya mereka kuarantin di tempat yang spesifik. Yang kedua, kita juga tahu bahawa di kluster tersebut telah melibatkan lebih 45 kes sehingga generasi ketiga. Jadi kita harap dengan tindakan yang tegas dan cepat kita boleh kawalkan kluster tersebut supaya dia tidak merebak sehingga generasi 4, 5 dan sebagainya. Ini harapan saya. Ya, terima kasih doktor. Sebagai seorang mantan timbalan Menteri Kesihatan yang pernah juga menangani wabak COVID-19 pada awal tahun ini ya, awal tahun 2020 inilah ya, bagaimana doktor rasanya kita boleh memastikan bahawa rakyat atau orang ramai memakai face mask serta mematuhi SOP termasuk kuarantin yang telah ditetapkan ya. Saya rasa dari segi kawalan COVID-19 inilah, kita guna pakai pengalaman saya semasa di kementerian, kita menghadapi gelombang pertama, khususnya kes-kes import daripada Wuhan dan negara China. Dan di mana kita buat pemantauan di pintu masuk dan kita berjaya. Setakat itu gelombang pertama. Dan gelombang kedua apabila program tablik Sri Petaling itu berlaku. Dan tahniah kepada Kementerian Kesihatan kerana kita berjaya juga mengawal gelombang kedua. Tetapi yang paling penting kita juga lihat sepanjang PKP, pematuhan rakyat kepada PKP itu agak tinggi. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat faham keperluan untuk jarak fizikal, keperluan untuk sanitasi tangan dan keperluan untuk pakai topeng muka. Dan ini merupakan satu aset lah yang kita ada dan kita harap rakyat akan terus mengikuti sebarang berita-berita akhbar yang sahih dan tidak terpengaruh dengan berita-berita palsu. Dan saya rasa pengorbanan rakyat sepanjang PKP ini antara faktor utama kerana kita berjaya untuk kawalan ini, di samping sumbangan dan pengorbanan daripada frontliner, khususnya daripada Kementerian Kesihatan, PDRM,
bomba pertahanan, rela dan sebagainya. Tetapi kita mesti bersedia untuk terus mengawal supaya apabila berlaku kes-kes tertentu Doktor, your mic is mute. Tadi tekan dengan mic mute. Ya. Halo. Ya, boleh ya? I finished. Ya, so okay. Oh, sorry. Okay, doktor. Last question ya. Soalan yang terakhir lah, iaitu ya, adakah doktor tadi memang doktor ada sebutlah frontliners, pihak polis, semua pihak yang agensi-agensi yang berkenaan telah bekerjasama dan bersama-sama rakyatlah untuk membendung penularan COVID-19 ini. So, adakah doktor yakin bahawa kerajaan hari ini ya mampu membendung gelombang kedua atau gelombang ketiga ya sebelum kita menemui vaksin yang sedang diusahakan ya, semua berlumba-lumba nak mencari vaksin. Ya, saya dengar hari ini Presiden Russia juga kata mereka sudah berjaya menemui vaksin, but I don't know lah ya, sejauh manakah vaksin itu boleh diguna pakai, kita tak yakin. But do you think kerajaan hari ini di Malaysia ini mampu untuk mengatasi, membawa rakyat di negara kita untuk mengharungi cabaran COVID-19 ini? Yang pertama dari segi vaksin, saya ulaskan sedikit sebanyak. Jangan taruh terlalu banyak harapan terhadap vaksin. Sebab kita tahu virus ini bukan satu virus yang biasa, dia boleh berubah secara cepat, dan mereka yang dijangkiti oleh virus tersebut, misalnya di Malaysia, cuma lebih kurang 20% antara mereka yang pernah dijangkiti ada antibody. Ini bermakna kalau kita memberi vaksin kepada mereka, kepada sesiapa pun, kemungkinan besar vaksin itu tidak akan melindungi penerima itu secara lama. Mereka mungkin perlu guna pakai vaksin beberapa kali. Dan dari segi production mungkin ada tahap. Bukan semua orang akan terima vaksin. Jadi kalau ada vaksin pun mungkin tidak tahan lama. Jadi ini realiti. Yang kedua, dari segi ekonomi dan kesihatan awam, kita mesti faham bahawa kejayaan kita untuk mengawal COVID-19 ini adalah asas kepada pembukaan ekonomi. Kalau kita tidak dapat kawal COVID-19, tidak mungkin kita boleh pulih balik ekonomi. Jadi asas kejayaan ekonomi harus berlandasan kepada kejayaan untuk kawal COVID-19. Jadi sebab itu saya seru supaya kita adakan kesediaan untuk mengawal COVID-19 ini melalui perbelanjaan yang lebih untuk kesihatan awam, sekurang-kurangnya menambah 20% dari segi jawatan mereka di kesihatan awam, dari segi perbelanjaan di kesihatan awam. Perbelanjaan di kesihatan awam misalnya, kita mesti ada lebih kaki tangan yang boleh buat contact tracing. Sebab yang dilakukan sekarang adalah orang yang sama untuk buat contact tracing untuk mereka yang dijangkiti TB, mereka yang dijangkiti denggi, mereka yang dijangkiti HIV, campak, polio dan sebagainya. Jadi orang yang sama
akan melakukan kerja-kerja mengawal COVID-19. Sepatutnya apabila ada COVID-19 ini, penambahan kaki tangan harus dipertingkatkan supaya mereka berupaya kawal. Kita juga mesti sediakan ujian yang mencukupi. Setakat ini kita mampu mengikut pengarah kesihatan, kita mampu buat 38,000 kes setiap hari. Tetapi kalau kita ada jangkitan secara besar-besaran, 38,000 sehari ini mungkin tidak mencukupi. Kita mesti ada kapasiti untuk mempertingkatkan tes. Jadi untuk jangka masa panjang, pengubahan sikap rakyat adalah penting dari segi jarak fizikal, dari segi sanitasi tangan dan dari segi pemakaian face mask. Jadi pakai face mask di tempat yang sesak, di tempat awam, dan kalau boleh pakai face mask 3 lapis, kalau tak boleh sebarang face mask pun berkesan. Sekian. Ya, terima kasih doktor. Ya, saya rasa malam ini kita amat berbesar hati kerana dapat mendengar ya pandangan dan juga ini komen-komen daripada Dr. Lee yang pernah pada suatu ketika pernah menjawab timbalan Menteri Kesihatan, dan isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Dr. Lee ya, memang saya harap ya kerajaan akan mengambil satu sikap yang serius khasnya dalam segi penambahan kaki tangan ya untuk membuat contact tracing ya, testing itu 38,000 memang satu number yang bilangan yang belum lagi mencukupi ya, masih boleh dipertingkatkan lagi sebab kita di Malaysia ini ada begitu ramai rakyat yang mungkin terdedah kepada risiko COVID-19 ini. Ya, dan saya tadi juga tertarik dengan satu pandangan daripada Dr. Lee, iaitu perubahan sikap manusia ini. Perubahan manusia akan menentukan ya sama ada kita berjaya melawan COVID-19 ini. So sikap manusia pada dalam banyak benda ya, dia akan menentukanlah sama ada berjaya atau tidak. So malam ini terima kasih kepada Dr. Lee ya, satu sesi yang begitu menarik bagi saya, dan saya harap ya kita akan dapat lagi bersama dalam Facebook Live yang akan datang. Terima kasih Dr. Lee. Thank you. Terima kasih semua. Thank you. Ya, okay. Ya, Dr. Lee, see you. Ya, okay. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan kita akan jumpa lagi dari sesi Facebook Live pada akan datang. Thank you. Ya, see you. Bye-bye. Good night.